شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya dapat kita pada hari ini kita menyambung siri kita mentadabbur Al-Quran, masuk ke dalam juzuk yang kelima biiznillah taala. Hari ini masuk dalam juzuk kelima ini kita akan membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan surah An-Nisa. Kerana surah An-Nisa ini sebahagian besar daripada surah tersebut berada dalam juzuk yang kelima ini, iaitu daripada ayat ke-24 sampailah ke ayat 147. Keseluruhan ada 147 ayat yang terkandung daripada surah An-Nisa di dalam juzuk yang kelima ini. Baik, sebelum kita menjangkau lebih lanjut lagi, kita perhatikan dahulu berkenaan dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini merupakan surah yang keempat dalam Al-Quran. Kita ada surah Al-Fatihah, kemudian kita ada surah Al-Baqarah, kita ada surah Ali Imran, kemudian kita ada surah An-Nisa. Ada 176 ayat di dalam surah An-Nisa dan dipanggil atau dinamakan surah ini dengan surah An-Nisa. Ayat ini turun ataupun surah ini turun daripada jenis surah Madaniyah yang turun selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan surah ini dipanggil dengan nama surah An-Nisa yang membawa maksud wanita. Jadi ini satu kelebihan yang kita dapat lihat. Pertama dahulu, sebelum kita melihat lebih lanjut lagi, tidak ada dalam Al-Quran surah yang dipanggil sebagai Ar-Rijal, yang maksud lelaki. Yang dipanggil surah An-Nisa ada, iaitu bercakap tentang wanita. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah An-Nisa? Antara lain adalah kerana di dalam ayat-ayat dalam surah ini banyak menceritakan hal-hal yang berkenaan dengan wanita dengan begitu detail, termasuklah hal perkahwinan dan seumpamanya. Dalam masa yang sama, ianya mengangkat sekaligus martabat seorang wanita. Dan surah An-Nisa ini banyak mengandungi ayat-ayat yang berbentuk umur munazzamah, iaitu ayat tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dalam bermasyarakat. Ada dua bentuk ayat. Ada ayat-ayat muslihah yang dimaksudkan ayat ini adalah ayat yang jenis melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Maksudnya kita sebagai diri sendiri, ibadah kita pada Allah SWT. Juga ada ayat yang dipanggil sebagai ayat munazzamah, iaitu ayat-ayat yang menceritakan bagaimana kita atau perilaku kita terhadap masyarakat, kebaikan kita kepada masyarakat. Bahkan dalam surah An-Nisa ini ada ayat-ayat munazzimah tentang wanita dan juga anak-anak, kerana menunjukkan bahawa dua kumpulan ini, wanita dan juga anak-anak, merupakan golongan yang lemah, golongan yang serba-serbinya mungkin lebih rendah daripada lelaki, lebih lemah daripada lelaki. Bahkan mereka antara golongan-golongan, kalau mengikut sejarah, antara mereka-mereka yang tertindas. Juga terdapat dalam ayat-ayat umur munazzimah ini perkara kedua, mengenai rakyat dan juga kepimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu harus memimpin rakyatnya. Nah, ini kan kebaikan masyarakat. Dan ini penting kerana banyak rakyat yang tertindas di sebahagian dunia. Mungkin ada sebahagian, atau mengikut sejarah sekalipun, kita lihat bagaimana ada sebahagian rakyat-rakyat yang tertindas kerana masalah pemerintahan mereka, kezaliman daripada pemerintahan mereka. Maka dalam surah ini para pemimpin diajar supaya jangan berlaku zalim dan jangan negara mereka itu wujud sedikit pun bentuk kezaliman. Nah, secara umumnya bahagian juzuk kelima ini membahaskan tentang wanita dan kekeluargaan yang paling banyak. Walaupun begitu, di dalam ayat-ayat dalam surah An-Nisa pada juzuk kelima ini banyak membahaskan berkenaan dengan wanita dan juga kekeluargaan. Begitu juga ada sedikit yang disebutkan berkenaan dengan peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Jadi maksudnya dalam juzuk kelima ini ada pelbagai
pembahagian-pembahagian yang kita lihat besar. Antaranya adalah penceritaan berkenaan dengan kekeluargaan, penceritaan berkenaan dengan kepimpinan, begitu juga ada cerita tentang jihad dan seumpamanya. Ada juga cerita tentang yang terkait dengan ketiga-tiga ataupun hal-hal ini adalah berkenaan dengan orang-orang munafik, kumpulan-kumpulan ahli kitab dan seumpamanya. Namun yang paling banyak sekali, yang paling besar adalah penceritaan berkenaan dengan kekeluargaan. Baik, itu satu pertama. Kedua, dalam siri tadabbur ini saya suka untuk menekankan dahulu apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan tadabbur Al-Quran. Kalimah tadabbur ini diambil daripada kalimat dabbara. Dabbara maksudnya memerhati ke belakang ataupun menoleh ke belakang, melihat ke arah belakang. Baik. Dan bila kita sebutkan tadabbur, maksudnya kita nak melihat akibat ataupun kita nak melihat kesan daripada sesuatu. Maka bila anda sebutkan tadabbur Al-Quran atau bila kita sebutkan kalimat tadabbur Al-Quran, maksudnya kita nak mengambil istifadah, kita nak memerhati ayat-ayat Al-Quran. Saya sempat untuk melihat apakah sebenarnya implikasi daripada tadabbur, apa kesan apabila seseorang itu dia tadabbur Al-Quran. Apa kesan apabila dia memerhatikan ayat Al-Quran, bukan cuma sekadar dia membaca, dia perhatikan lebih dalam. Pertama, akan bersatunya hati dan juga akalnya ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya apabila dia membaca ayat suci Al-Quran ini bukan cuma sekadar baca, tetapi hatinya itu saling untuk dia merasakan sesuatu yang menarik hatinya untuk memahami lebih lanjut berkenaan Al-Quran. Kedua, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah kepercayaan dia dan i'tiqadnya, keyakinannya terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mempunyai sifat-sifat tadabbur. Dan yang ketiga adalah memperolehi sifat khusyuk di dalam Al-Quran. Maksudnya bukan sekadar membaca, tetapi dia benar-benar menghayati ayat-ayat Al-Quran tersebut, lantas akan menonjol di dalam dirinya itu sifat tunduk dan patuh dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang kita melihat secara detail apakah sebenarnya isi kandungan daripada ayat-ayat daripada juzuk kelima di dalam surah An-Nisa ini. Sebenarnya kalau dikumpulkan banyak kerana ayatnya ada 124 ayat. Saya mungkin sebutkan beberapa dan saya tinggalkan beberapa. Antara lain, yang pertama ayat 24 hingga 28 adalah perkahwinan disertakan mahar dan perkahwinan dengan hamba serta bab berkenaan dengan syarat itu memudahkan. Kemudian ada juga pada ayat ke-31 bab meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian ada cerita pada ayat 36, 37 berbuat baik dengan orang lain serta bakhil. Ini menarik kerana sebelum itu ayat tersebut bercakap tentang berbuat baik kepada keluarga, setelah itu bercakap tentang berbuat baik kepada selain daripada keluarga dan larangan bakhil. Kemudian sambung ayat 38, ayat 41 Allah SWT sebutkan baik. Ada orang tadi ayat lepas Allah perintahkan supaya jangan bakhil. Tapi ayat sambungan 38 hingga 41 ada pula orang yang dia tidak bakhil, tetapi ketika dia membantu manusia, dia membantu namun dengan mempunyai sifat riak. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh kita perhatikan. Kemudian terkait bab ayat ke-42-43, ayat yang terkait dengan solat, hukum-hukum berkenaan dengan tayammum. Setelah itu ada cerita-cerita berkenaan dengan ahlul kitab dan juga hukum orang ataupun sifat-sifat orang-orang munafik. Ini banyak disentuh dalam ayat surah An-Nisa ini, sifat-sifat berkenaan dengan orang-orang munafik. Kemudian saya terus sebutkan pada ayat ke-84 ataupun ayat 71 hingga ayat 29 bercakap tentang bab jihad. Jadi berpindah daripada kekeluargaan, dicerita tentang bab jihad. Setelah itu ada penceritaan tentang berperang dengan golongan munafikin, hukum bunuh-membunuh, hukum hijrah, hukum qasar dan juga salat khauf. Kenapa disebutkan cerita pasal salat qasar dan salat khauf pada ayat 98 hingga 102 pula adalah kerana ini terkait dengan perjalanan dan juga peperangan. Perjalanan kita laksanakan solat qasar. Kemudian dalam peperangan kita menceritakan tentang solat yang dalam keadaan-keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit. Setelah itu Allah SWT menyebutkan berkenaan dengan perintah taubat 110 hingga 113. Kemudian ada beberapa ayat-ayat menceritakan tentang orang-orang munafikin. Kemudian ada beberapa ayat juga menceritakan tentang talbis iblis. Dan keseluruhan daripada kisah-kisah ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang menjurus kepada pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu haruslah menjadi pemerintahan yang adil dan seumpamanya. Bismillah, pada hari ini insya-Allah saya ingin membaca beberapa potong ayat, iaitu daripada ayat ke-80
sehinggalah ayat 83 daripada juzuk kelima ini, yang ini di dalam surah An-Nisa. Dan kita akan lihat apa pengajaran yang dapat kita ambil daripada beberapa bahagian ayat-ayat ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Baik, terus kita melihat ke dalam tafsiran daripada ayat surah Nisa ayat 80 hingga 83 ini. Yang pertama adalah may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Sesiapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia taat juga kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutus kamu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka, yakni daripada melakukan kesalahan. Dalam ayat ini dapat disimpulkan untuk taat kepada Allah, syaratnya yang pertama adalah harus seseorang itu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang itu tidak boleh kata yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mentaati Rasul. Antara lain untuk kita melihat bagaimana cara kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikut segala perintah-perintahnya, melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebahagian ayat Al-Quran ditambah juga ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Cuma ada sebahagian yang menyebutkan dalam ayat tersebut Allah SWT kaitkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maksudnya tidak berbelah bagi. Wa ulil amri minkum tidak dikaitkan dengan kalimat taat kerana taatnya itu bersyarat. Maksudnya ketika ulil amri iaitu pemerintah mentaati Allah dan Rasul, maka kita harus mentaati mereka. Kalau mereka tidak mentaati Allah, maksudnya melakukan satu-satu perkara yang sangat bertentangan daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada ketaatan. Maksudnya dengan cara kezaliman dan seumpamanya, maka tidak ada ketaatan yang berlaku. Baik. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan siapa yang berpaling ingkar, kami tidak mengutus kamu untuk menjadi pengawal. Nabi tidak menjaga amalan-amalan mereka. Begitulah kita sebutkan dalam kehidupan, setiap orang menjaga amalan-amalan sendiri. Nabi tidak menjaga amalan manusia. Cuma kadang-kadang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mempunyai sifat sedih, Nabi mempunyai sifat duka cita atas kedegilan masyarakatnya, orang-orang musyrikin jahiliyah pada waktu tersebut, kerana tidak mahu menerima Islam. Begitu juga ahlul kitab. Walaupun mereka memahami agama Islam itu sebagai agama yang benar, mereka tetap menolak agama tersebut. Nah, ini yang membuatkan Rasul SAW menjadi duka cita. Kemudian sambungan pada ayat 81, ayat berkenaan dengan munafikin, Allah sebut wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghayra allati taqul. Kemudian Allah SWT sebutkan, dan mereka orang-orang munafikin ini berkata kami taat. Yang dimaksudkan daripada ayat ini adalah golongan munafikin. Dalam urusan mereka, mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini cuma sebutan daripada mulut. Sedangkan kita tahu maksud orang-orang munafikin ini adalah mereka yang menzahirkan keislaman mereka daripada sudut zahiriyah luaran. Namun daripada sudut dalaman batin mereka, mereka menyembunyikan keislaman mereka, maksudnya mereka masih lagi kufur. Fa idza barazu min indik, kemudian apabila mereka keluar daripada majlis kamu, bila mereka tidak lagi duduk bersama dengan Rasul, bayyata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul, segolongan daripada mereka memutuskan pada malam hari rancangan yang lain daripada taat. Maksudnya pada awalnya mereka taat. Pada siang hari bila Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti contoh dalam peperangan Uhud misalnya, mereka taat mengikut apa saja perintah Rasul dalam hal berkenaan dengan pemutusan apa kita sebutkan bab berkenaan dengan peperangan Uhud. Tapi bila sampai malam hari, bila sudah mereka berpisah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mereka menolak perkara tersebut. Mereka meninggalkan dan mereka membuat perancangan-perancangan yang lain. Wallahu yaktubu ma yubayitun. Sedangkan Allah SWT menulis. Maksudnya Allah perintahkan kepada para malaikat supaya tulis semuanya, supaya jelaskan kepada Rasulullah SAW perbuatan-perbuatan jahat mereka, perbuatan-perbuatan sungsang mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah daripada mereka. Dan ketika kita sebutkan orang-orang munafikin ini umpama gunting dalam lipatan, umpama duri dalam daging, mempunyai sifat talam dua muka dan seumpamanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Serta berserahlah kepada Allah kerana cukuplah Allah itu menjadi pembela. Penyerahan dibuat semata-mata kerana Allah ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita lakukan di atas muka bumi, usaha dan seumpamanya, kita serahkan kembali kepada Allah. Itu sifat tawakal perlu ada dalam diri ataupun jati diri seorang Muslim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berpindah menyebutkan berkenaan Quran. Afala yatadabbarun al-Quran? Allah bertanya, kenapakah mereka tidak mahu memikirkan isi kandungan Al-Quran? Allah sebutkan kepada orang munafikin, kenapa mereka duduk bersama dengan Rasul, hidup sezaman dengan Rasul. Mereka memahami, mereka sebangsa dengan Rasul, orang-orang Arab. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang menjadi masalah seperti perbincangan awal tadi kita sebut, ada perbezaan daripada sekadar membaca dan memerhati. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Mengapa mereka tidak memahami isi kandungan Al-Quran, tidak menteliti isi kandungan Al-Quran? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ayat-ayat Al-Quran datang daripada sisi selain Allah, maka nescaya anda akan menjumpai atau mereka akan menjumpai banyak perselisihan yang banyak. Maka orang-orang munafikin ini sebenarnya disebutkan tidak percaya kepada Nabi tentang kehebatan Al-Quran, maka Allah berhujah dengan mereka menggunakan ayat ini. Maksudnya kalau Al-Quran itu nak dilihat daripada semua sudut, sudut bahasanya, sudut ilmunya, sains dan seumpamanya, maka ia sangat-sangat selari dengan apa yang patut difahami oleh manusia, bagaimana pemahaman manusia. Maka tidak ada sesuatu pun yang kita sebutkan kontradik ataupun bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang-orang munafikin pada zaman Rasul berjumpa dengan Rasul, berjumpa dengan sahabat, mengenali ayat Al-Quran dan juga merupakan bahasa mereka. Namun mereka masih lagi ingkar terhadap ayat Al-Quran. Apatah lagi orang-orang yang kemudian, apabila mereka tidak memahami Al-Quran, tidak ada tadabbur, tidak dapat membaca Al-Quran, maka lebihlah kita lihat jauh sebenarnya mereka ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Al-Quran. Seterusnya Allah tutup ayat ini. Allah SWT sebutkan, wa idza ja'ahum amru minal amni. Kemudian Allah SWT nyatakan, apabila telah datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghibahkannya. Ini kita sebut berita penting. Apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, orang-orang munafikin ini, antara lain ni sifat munafikin, antara lain Allah SWT sebutkanlah sifat mereka suka apabila datang satu-satu berita, mereka tidak tabayyun, mereka tidak cek dulu, mereka tidak pastikan, sebaliknya mereka terus laksanakan perkara itu atau terus menyampaikan perkara itu tanpa usul periksa. Nah, ini salah satu perkara yang sangat dititik beratkan di dalam agama Islam, untuk tabayyun, untuk kita memastikan, untuk kita cek dahulu. Kan? Kemudian kata Allah SWT, walau rudduhu ila rasul wa ila al-umri wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Padahal kalau mereka kembalikan hal itu kepada Rasul, kepada ulil amri, maka tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya. Kalau ada satu perkara yang berlaku, kita sampaikan kepada golongan yang sememangnya dikhususkan untuk menguruskan perkara ini, maka perkara tersebut dapat pastinya diuruskan dengan sebaik-baiknya. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuh, dan jika tidak kerana limpah kurniaan Allah dan belas kasihannya, lattaba'tumu syaitana illa qalila, tentulah kamu akan mengikut syaitan kecuali sedikit saja. Kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana Allah sifat Rahman, Rahim, kasih sayangnya kepada hamba-Nya, menurunkan garis pandu Al-Quran ini, maka pastinya jalan yang kita pilihi atau jalan yang kita pilih ini bukanlah jalan siratal mustaqim, bukanlah jalan yang lurus, tapi kita akan gunakan ataupun mengambil atau kita akan ittiba' lattaba'tumus syaitan, kita akan mengikut jalan-jalan syaitan, wal iyadu billahi min zalik. Begitulah sedikit sebanyak daripada juzuk kelima ini untuk kita tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran.
Al-Quranul Karim. Semoga ianya menjadi manfaat dan dapat kita memahami isi kandungan Al-Quran secara seluruhnya. Biiznillah ta'ala. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.